Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, semoga sentiasa sihat walafiat insya-Allah. Semoga sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali yang saya kasihi tuan pengurusi Masjid Al-Faizin, barisan jawatan kuasa masjid, barisan pegawai syara, imam-imam, bilal-bilal, para hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita berniat iktikaf di rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersua setelah sekian lama jugalah kita tak berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ni dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pejam celik kita telah pun berada pada penghujung tahun 2021. Ya, minggu depan kita dah masuk tahun 2022. Ya, seharusnya kita ada perancangan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah peningkatan amalan ataupun peningkatan ibadah yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita? Jadi pada malam ini suka saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk diri saya sendiri. Ya, berkaitan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala iaitu para malaikat. Ya. Makhluk yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala iaitu tentang para malaikat. Ya. Bahawa para malaikat itu
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa amalan bila mana kita lakukannya, malaikat akan doakan kita. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di antara amalan-amalan itu telah pun kita melakukannya. Dan sebenarnya kita sedang melakukannya. Sementara kita sedang berada di dalam majlis ilmu ini, para malaikat sedang doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap orang di antara kita dengan lafaz Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, sayangilah dia. Walaupun kita tak perasan, walaupun kita tak dengar, walaupun kita tidak melihat para malaikat, tapi itulah doa para malaikat kepada kita. Tapi apakah amalan yang sedang kita lakukan ini? InsyaAllah kita akan sebutkan sebentar lagi. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita teruskan, suka saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk ketahui, dalam Al-Quran ada satu surah. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Ghafir. Ghafir ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang Maha Pengampun. Dan di antara doa para malaikat untuk kita adalah agar kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni pun terlupa nak doakan untuk diri kita. Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunkanlah saya dan kedua orang tua saya. Kadang-kadang untuk diri kita pun kita terlupa nak doakan diri kita. Tapi Masya Allah, dengan amalan-amalan yang kita lakukan ini, malaikat akan doakan kita. Dan ketahuilah bahawa malaikat itu tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali pun tak pernah berdosa kepada Allah. Sekali pun tak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang sifat para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tu lakukan saja apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, lalu Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk bertasbih. Maka malaikat itu bertasbih kepada Allah sampai kiamat. Dan ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah perintahkan untuk sujud kepada Allah, malaikat itu sujud kepada Allah sampai kiamat. Masya Allah. Macam mana kalau para malaikat doakan kita? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ghafir tadi, dalam juzuk yang ke-24, kita tengok nanti ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dia ada ayat yang ke-9. Ada sambungan, tapi saya nak fokus pada dua ayat saja, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kalau nak tengok nanti, nak balik, nak tengok mushaf, boleh buka muka surat yang ke-467. 467 dan 468. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan bang dirahmati Allah, jom kita dengar apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang malaikat. Allah berfirman, malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga memohon ampun. Mereka doa pada Allah agar ada satu kelompok manusia ini dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu siapa? Mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, Rabbana. Para malaikat berkata kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rahmatmu, yakni kasih sayangmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kata para ulama, di antara tips berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta, puji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama mengajarkan kepada kita, bila nak berdoa kepada Allah, puji Allah dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah berdoa kepada Allah. Ya. Jadi sebab tu boleh jadi kalau kita biasa dengar imam-imam membaca yang standard lah. Ada imam-imam baca doa-doa yang lain, tapi rata-rata kita dapati imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Nabi. Kemudian berdoa agar Allah memberi selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, kepada nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga selawat dan salam ke atas keluarga Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah lepas tu berdoa. Ya, ada doa-doa imam yang lain, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Tu puji Allah Subhanahu wa taala, barulah meminta kepada Allah. Jadi para malaikat sebelum nak doakan kita, sebelum nak doakan orang-orang yang beriman, mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, kasih sayangmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Dah puji Allah. Kemudian apa kata para malaikat? Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang bertaubat. Jadi orang-orang yang bertaubat akan dapat doa daripada para malaikat. Malaikat akan berkata, ya Allah, ampunkan dia, ya Allah, ampunkan dia, ya Allah. Jadi bagaimana nak kita jadikan kita orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sependek-pendek istighfar yang bercantum dengan taubat adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon keampunan daripada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Itu paling pendek. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi yang biasa kita baca yang panjang sedikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilaih. Yang wa atubu, dan aku bertaubat ilaih, kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari bila istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bila mana kita bertaubat kepada Allah, yang menyahutnya adalah para malaikat. Malaikat berkata kepada Allah, faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang bertaubat kepadamu. Masya Allah, ya. Jadi kalau hari-hari kita istighfar, hari-hari kita taubat, maka hari-harilah kita dapat doa daripada para malaikat, ya. Jadi adakah malaikat doakan satu perkara saja untuk kita? Oh, belum lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Belum lagi. Itu baru yang pertama. Pertama, ya Allah, ampunkanlah bagi orang-orang yang bertaubat kepadamu. Dan yang kedua, wattaba'u sabilak, dan ampunkanlah juga orang-orang yang ikut jalanmu. Maksud ikut jalanmu, ikut Al-Quran, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua amalan-amalan yang kita akan sebutkan pada malam ni diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, niat, ya, insya-Allah, ya, daripada sekarang walaupun belum masuk tahun 2022 lagi, tapi biasalah kita ada azam, ya. Ya Allah, aku nak banyakkan lagi amalan-amalan saleh, ya. Ya. Dikala engkau memberikan ujian, ya, ada wabak penyakit, adanya banjir, ya, sepatutnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang ditimpa musibah dengan penyakit, ditimpa dengan musibah banjir, mereka pun tak pernah menyangkakannya. Mereka pun bukan dah bersedia menghadapinya, ya. Tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala beri ujian kepada mereka. Jadi janganlah kita katakan pula tak ada, tempat saya tinggi, tempat saya begini, tempat saya begitu. Tak, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak uji, Allah uji juga, ya. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apakah persiapan dalam kita menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antara persiapannya dekat dengan Allah, ya. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang saleh. Minta bantuan, minta pertolongan daripada Allah. Baik. Doa yang pertama, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang bertaubat kepadamu dan juga orang yang mengikuti jalanmu, ya, ikut Al-Quran, ya, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, apa kata para malaikat? Waqihim azabal jahim. Dan ya Allah, selamatkanlah mereka daripada azab api neraka. Oh, Masya Allah, kan? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agak-agaknya, ya, kalau kita ada permintaan, ya, kepada anak-anak kita ke, nanti kalau ayah dah meninggal dunia, jangan lupa doa pada Allah, ya, agar Allah ampunkan dosa-dosa ayah, agar Allah lindungi ayah daripada azab kubur. Doalah pada Allah agar ayah terselamat daripada azab api neraka. Kita pesan macam tu pada anak-anak kita, kan? Tapi anak-anak kita manusia juga macam kita. Ada kala ingat, ada kalanya tak ingat juga, kan? Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi bila mana kita bertaubat kepada Allah, bila mana kita ikut Al-Quran, kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang doakan kita? Malaikat doakan kita. Malaikat berdoa kepada Allah, waqihim azabal jahim. Ya Allah, selamatkanlah mereka ni, lindungilah mereka ni daripada azab api neraka. Oh, Masya Allah, untung sekali, kan? Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita tengok selanjutnya, ya, kita dahlah dapat keampunan, doa keampunan. Kita didoakan agar diselamatkan daripada api neraka. Kemudian malaikat doa lagi. Oh, Masya Allah.
Malaikat doa lagi untuk kita. Apa dia? Rabbana. Sebut lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Wa adkhilhum jannat. Ya Allah, masukkanlah mereka-mereka ni dalam syurga-Mu, ya Allah. Masya Allah. Ya. Kita tanyalah diri kita macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kan. Kita doakan ibu dan ayah kita tu kekerapan dia tu macam mana. Ya Allah, masukkan ibu dan ayah saya ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Kalau yang dah meninggal dunia, kita doa pada Allah, ya Allah, jadikanlah kubur ibu dan ayahku daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Minta sungguh-sungguh daripada Allah. Ya. Tapi selagi mana kita masih hidup ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dengan amalan-amalan yang soleh, malaikat doakan kita. Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam syurga. Syurga apa? Jannati adn. Syurga Aden. Allati wa'adtahum, yang kau janjikan untuk mereka. Masya Allah kan. Malaikat doa pada Allah, ya Allah, masukkan mereka dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya, kita pun bahagialah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat doakan kita agar kita masuk ke dalam syurga Allah. Masya Allah. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang malaikat doakan bukan untuk kita saja. Bukan untuk kita saja. Disebutkan waman salaha min abaihim. Ya Allah, masukkanlah mereka dalam syurga Aden yang kau janjikan buat mereka, dan masukkan ibu ayahnya sekali. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita saleh, kalau kita baik, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang doakan kita tu malaikat, bukan untuk kita saja. Ibu ayah kita juga malaikat doakan. Masukkan ibu ayahnya juga dalam syurga-Mu, ya Allah. Wa man salaha, disebutkan yang layak, ya. Masukkan ibu ayah mereka yang layak juga ke dalam syurga-Mu, ya. Kemudian siapa? Selain daripada ibu ayah, siapa lagi? Wa ma salaha min abaihim wa azwajihim. Ya Allah, pasangan-pasangan mereka, kalau dia lelaki dengan isterinya sekali, kalau dia wanita dengan suaminya sekali, masukkan dalam syurga, ya Allah. Beruntung sekali, ya. Malaikat doakan kita, ibu ayah kita dengan pasangan kita sekali, Masya Allah. Kemudian apa lagi? Wa dzurriyyatihim. Itu bahasa Arab yang kita pun faham dalam bahasa Melayu. Ya. Dan masukkan juga zuriat-zuriat mereka ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi untung sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ya. Malaikat dahlah doakan kepada kita, bukan satu doa saja. Ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, selamatkanlah dia daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Ya Allah, masukkan ibu ayah dia, pasangan dia, dan zuriat keturunan dia dalam syurga. Masya Allah. Ya. Hebat sekali kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Syaratnya banyak taubat pada Allah, banyak istighfar pada Allah, ya. Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok penutup, apa kata para malaikat? Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkaulah, ya Allah, yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Apa tips yang kedua? Dah selesai buat permintaan, minta macam-macam daripada Allah, tutup dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok flow doa yang biasa dibaca oleh imam lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dah tutup doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ataupun ada yang baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi buka dengan puji-pujian kepada Allah, penutup pun kita tutup dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu, ya. Malaikat melakukannya.
Malaikat puji Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun kita lakukan juga. Masya-Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita rasa, ya Allah, yang aku nak buat amalan-amalan yang malaikat doakan untuk aku. Aku nak buat amalan-amalan di mana aku nak malaikat doakan untuk aku. Macam itulah ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dah disebutkan tadi, siapakah yang dapat doa malaikat tadi? Adalah mereka yang beriman kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah, yang beramal saleh dengan mengikut ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu umum sajalah kan, dia umum orang yang beriman, orang yang bertaubat, orang yang mengikut Al-Quran dan hadis, itu umum. Jadi pada malam ni kita nak bacakan beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buat, maka kita dapat doa daripada para malaikat. Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dapat lakukannya, dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun dapat melakukannya insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama, apakah amalan tu? Ya, amalan tu mudah saja. Mudah saja insya-Allah, tapi perlukan kepada kekuatanlah, perlu istiqamah. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama, malam ni nanti bila mana kita nak tidur, sebelum tidur tolong angkat wuduk dulu. Tolong berwuduk terlebih dahulu. Ya, para ulama himpunkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Imam Ibn Hibban dikumpulkan hadis, dibuat satu tajuk berjudul permohonan ampun para malaikat bagi orang yang tidur malam dalam keadaan bersuci. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang paling cantik, yang paling bagus, kita ajar diri kita dan anak-anak kita dari mereka kecil lagi. Jadikan itu sebagai amalan mereka. Adab sebelum tidur. Sebelum nak tidur tu berwuduk terlebih dahulu. Ya. Apa yang kita dapat kalau kita berwuduk? Dia ada macam-macam. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab hadis, kalau nak kata amalan sebelum tidur ataupun berwuduk sebelum tidur, banyak hadis yang akan dikemukakan, tapi saya ambil yang pendek saja. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man bata tahiran. Ya, bata, kalau membata, tahu tak, bata tu daripada yang biasa kita gunakan bukan bata, tapi kita gunakan mabit. Ya, bata, mabit daripada kalimah bata. Ya, kalau kita kata mabit di Muzdalifah, bermabit di Mina, maksudnya kita bermalam. Malam tu bukan kita tak tidur, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tidur juga malam tu. Ya, jadi bermalam. Ya. Membata, barang siapa yang tidur tahiran, dalam keadaan bersuci. Kata para ulama, bersuci ni dalam keadaan dia berwuduk. Kemudian bata fi syi'arihi malak, maka para malaikat akan bersama-samanya di dalam pakaiannya. Maksudnya malaikat akan bersama-sama dengan kita dikala kita tidur. Kemudian baginda bersabda, falam yastayqiz illa qala al-malak, maka malaikat tidaklah dia bangun. Besok pagi itu bila dia bangun, melainkan para malaikat akan berdoa untuknya, Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu si fulan ini. Ya Allah. Siapa yang sebut ya Allah tu? Siapa yang doa kepada Allah tu? Malaikat. Malaikat berdoa, ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu si fulan ni. Kerana apa? Kerana dia tidur dalam keadaan yang tahir, dalam keadaan taharah, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwuduk. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah panjangkan umur kita berpuluh-puluh tahun lagi, macam mana kalau
kalau sepanjang malam tu, sepanjang kita tidur, sepanjang kita bangun daripada tidur, hari-hari kita dapat doa daripada malaikat. Macam mana? Ya. Bukankah doa malaikat itu doa yang mustajab, ya? Jadi kita niatlah, ya. Tak apa, kita belajar, kita berniat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ingatkan kita. Ada nak tidur dah ni, maka uduklah sekejap. Macam tu. Minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah lagi amalan bila mana kita melakukannya, maka kita mendapat doa daripada para malaikat. Yang kedua adalah amalan yang kita sedang lakukan ni. Okay. Kalau kita ikutkan, kalau orang tanya, apa yang kita sedang lakukan sekarang ni kan? Kita sedang berada dalam majlis ilmu. Itu yang ketaranya. Apa yang tak ketaranya? Yang tak ketaranya adalah sambil-sambil kita berada dalam majlis ilmu, kita sedang tunggu waktu apa? Waktu isyak kan? Kita sedang menunggu waktu solat. Ya? Kita sedang menunggu waktu solat. Yang kita duduk-duduk ni, sementara tunggu isyak masuk ni, kita duduklah kejap dalam majlis ilmu. Kita memang duduk dalam majlis ilmu, tapi dalam masa yang sama kita sedang menunggu waktu solat. Kita dah standby. Maka apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Ahadukum ma qa'ada yantadhiru salah. Salah seorang daripada kalian dia duduk, ya. Dia duduk intizar as-salah. Dia sedang tunggulah. Dah nak isyak ni. Kita tunggulah. Kita tunggu. Maka dia menanti salat itu fi salah ma lam yuhdith. Dalam keadaan dia bersuci kan. Dalam keadaan dia masih lagi bersuci. Tad'u lahul malaikah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, malaikat pun doakan untuk dia. Itu yang kita tak sedar ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya. Kalau ada majlis ilmu, duduk saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Selain daripada ia merupakan sunnah dan amalan para sahabat. Mereka kalau datang untuk solat fardu maghrib, tak balik lepas maghrib. Mereka akan balik selepas isyak. Mereka akan tunggu. Mereka akan, istilah Melayu kita tu, kita lepaskan isyak dulu. Maksudnya kita tunggulah isyak selesai, barulah kita balik. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, malam-malam ada majlis ilmu, datang masjid. Paling senang. Ya? Bila kita dah datang masjid, tak nak kita kena tunggu juga solat isyak tu. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak nak kita tunggu juga waktu isyak tu. Jadi itu dinamakan sebagai intizarus salat. Kita menunggu waktu salat. Dah bersedia untuk mendirikan salat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tad'u lahul malaika. Malaikat akan doakan untuknya, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Tanpa kita sedari ni, malaikat doakan kita, ya Allah, ampunkan dia, ya Allah, ampunkan dia, ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangi dia, ya Allah, sayangi dia lah, ya Allah. Masya Allah kan. Bagaimana agaknya kalau para malaikat doakan kita, dan tentulah Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkannya. Mudah-mudahan kalau hari-hari kita duduk dalam majlis ilmu, sementara menantikan waktu Isyak, sebenarnya kita telah ataupun sedang mendapat keampunan Allah, dan kita sedang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita lakukan. Kita tunggu waktu solat tu. Baik. Itu amalan yang kedua. Ya. Tinggal lagi, saya yakin tuan-tuan dan puan dirahmati Allah tu memang hari-hari datang ke masjid, hari-hari datang ke majlis ilmu. Tinggal lagi kita nak tahu kelebihannya supaya kita boleh istiqamah, kita boleh lakukan secara konsisten. Dan yang kedua namanya sabat. Sabat seperti mana kita sebut, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit. Thabbit tu maksud tetapkanlah. Tetap maksudnya, bagi aku boleh buat amalan tu sampai aku mati, ya Allah. Sampai bila-bila pun aku buat dia, ya Allah. Macam tu namanya sabat ataupun thabbit.
Berikanlah ketetapan kepada kami. Kita dah istiqamah, dah biasa lakukannya. Kalau kita minta kepada Allah sabat, tetapkan sampailah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita pun dah dirikan salat. Ya. Kita pun dah menunggu waktu salat. Jadi bila masuk waktu salat, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak lakukan? Apa yang kita nak lakukan? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara kita dah tunggu waktu solat tu, lalu kata baginda, untuk amalan yang ketiga, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Ya. Dalam riwayat yang lain, sufufil muqaddam. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Maksud Allah berselawat ke atas kita, Allah ampunkan kita, Allah sayangi kita. Ya. Maksud malaikat berselawat ke atas kita, berarti malaikat doa kepada Allah agar Allah ampunkan kita, agar Allah sayangi kita. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas mereka yang berada pada saf yang pertama. Ya, pada saf yang pertama. Jadi kita dah bayangkan tadi, kita dah tunggu waktu solat kan. Alang-alang tunggu waktu solat tu, cop siap-siap saf yang pertama. Dalam riwayat yang lain disebutkan sufufil muqaddam, saf-saf yang depan-depan ni. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, oleh kerana dah PKP, kita pun jarak-jarak. Saf yang pertama ada berapa? Ada 6 ke 5 saja. Ada 6 saja. Maka kita rebut tak dapat saf yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang depan-depan. Masya Allah. Ya? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mengingatkan kita, ya, tentang kebaikan. Kita tidak seharusnya offer pada orang lain. Ya? Depan kosong. Tak apa, awak duduk, awaklah depan. Sedang kita yang kena kejar. Kita kena dapatkannya. Kita yang kena merebutnya. Kerana ada doa daripada para malaikat, ada selawat Allah ke atas diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kebiasaannya, ya, kebiasaannya lah, logiknya, siapa yang datang paling awal, dia yang akan dapat depan sekali. Itu yang paling awal. Kerana kata para ulama, rugi orang yang datang awal tapi duduk belakang-belakang. Rugi sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tujuan datang awal tu adalah untuk dapat saf yang paling awal, saf yang paling depan. Macam itulah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah amalan yang ketiga. Baik. Amalan yang keempat tu apa? Amalan yang keempat itu apabila mana kita dah solat kan. Bila kita dah solat, jangan tergesa-gesa untuk bangun. Ya? Jangan tergesa-gesa untuk bangun. Janganlah tergesa-gesa nak keluar. Tapi kalau ada urusan, silakanlah. Ya? Contoh-contohlah yang biasa kita buat kan. Kalau solat Jumaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sempat istighfar, dah bangun kan. Tapi kita husnuzan. Ya, boleh jadi dia blocking kereta orang ni datang lambat kan. Jadi parking block orang kan. Jadi sebelum orang yang dia block tu marah-marah ke, baik dialihkan kereta dia cepat-cepat. Contohlah. Kalau ada urusan, tak apalah, bangunlah. Ya? Jangan pula bila kita dah tahu hadis ni, aku tak kisah, ya. Aku dah block kereta orang, yang penting aku dah dapat pahala. Ya, lepas solat pun aku tunggu je. Ya, janganlah, tak bolehlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah macam tu kan. Kita kenalah faham. Kalau kita tergesa-gesa, kalau kita nak alihkan motor-motor kita ke kan, dah halang-halang orang, lepas solat terus bangunlah. Ya, terus tak apa. Ya, tapi dalam masa yang sama berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak cerita adalah siapa-siapa yang tak ada tergesa-gesa, tak ada kerja apa-apa, tak ada nak cepat-cepat, maka jangan tergesa-gesa untuk bangun. Duduk dulu. Duduk dalam arti kata berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir. Kerana apa? Kerana ada seseorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doa yang paling mustajab tu bila?"
Ya. Ayyud du'ai asma', doa yang paling didengari oleh Allah, maksudnya paling mustajab lah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam ada dua waktu, iaitu di akhir-akhir malam. Di akhir-akhir malam, ya, itu berarti sebelum subuh lah, ya. Kalau subuh pukul 5.55, pukul 6 sekarang ni, sebelum tu pukul 5, 5 suku, 5 setengah, di akhir-akhir malam tu doa mustajab. Itu yang pertama. Yang kedua bila? Yang kedua adalah selepas sejurus selepas mendirikan solat fardu. Lepas solat fardu, rugi kalau orang tak doa pada Allah. Kerana doa selepas dia solat fardu, doa yang mustajab. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah tu nak bagi tahu, kalau orang yang tak tergesa-gesa, zikir dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang yang tergesa yang dah bangun tu, jangan kita pandang, dia ni tak nak pahala ke? Jangan kita pandang dia. Lain pula kita husnuzan, mungkin dia nak cepat ke, ada orang datang rumah dia ke, apa ke, mujur dia datang masjid solat jemaah, kira baguslah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ceritanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-malaikatu tusalla. Malaikat berselawat. Ala ahadikum, ke atas salah seorang di antara kalian, madama fi musallahu alladhi salla fi, selagi mana dia masih berada di tempat yang dia solat tadi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, oleh kerana masuk waktu Isyak, kita berhenti sebentar untuk beri laluan azan, dan kita akan sambung sikit saja lagi insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. La hawla wa la Hayya 'alal falah. hawla wa Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العلى رفيع وبذل إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita bicarakan tentang malaikat. Malaikat yang mendoakan kita apabila kita beriman kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita ikut jalan Allah Subhanahu wa taala menerusi Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat banyak doa daripada para malaikat. Jadi di antara amalan-amalan yang spesifik tentang doa para malaikat, yang pertama adalah kita tidur malam nanti dalam keadaan yang suci, dalam keadaan berwudu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, amalan yang kita sedang lakukan ni adalah intizarus salat, iaitu menanti waktu salat. Kalaupun kita tahu hari ni subuh pukul 6 contohnya, kalau kita datang pukul 5.30, 5.45, sementara nak tunggu tu 15 minit, sepanjang tempoh itu kita dapat doa daripada para malaikat. Bahkan kalau hari disebutkan juga oleh para ulama yang biasalah hari Sabtu dan Ahad, ya, hari Sabtu dan Ahad bila mana kita datang untuk kuliah subuh, ya. Kemudian biasanya imam minta maaf, biasanya ustaz dia akan lajakkan sedikit sampai waktu duha, ya, waktu isyraq tu. Kenapa? Kerana nak menantikan waktu itu. Itu pun dikira sebagai menanti solat, walaupun menanti solat sunat. Masya Allah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bila mana kita dah datang awal, Masya Allah, kita pilih ataupun berada pada saf yang pertama ataupun saf-saf yang di hadapan. Kemudian kita pergi kepada yang keempat, iaitu amalan yang kita baru saja sebutkan tadi, iaitu para malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia tetap berada di tempat salatnya. Dia baru bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak tergesa-gesa nak bangun, dia masih duduk di situ. Istighfar, astaghfirullah, 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 ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Dibaca, kemudian ditasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Dia duduk je situ. Sementara sepanjang dia duduk itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia masih belum berhadas lah, maka para malaikat akan mengucapkan yang sama, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan dia, ya Allah sayangi dia lah, ya Allah. Maksudnya apa? Solat tu, sebelumnya kita dapat doa para malaikat, dan selepas solat pun kita dapat doa daripada para malaikat, ya. Selagi mana makin lama kita tunggu solat, makin banyak doa para malaikat untuk kita. Begitulah juga makin lama kita duduk selepas solat, maka makin banyaklah doa para malaikat untuk kita. Jadi kesimpulannya, kalau tak ada apa-apa yang rushing kan, duduklah dulu sekejap, habiskan istighfar, habiskan zikir-zikir selepas solat, kemudian bangunlah. Macam tu. Kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa lagi? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang kelima yang kita nak belajar pada malam ini, apa dia? Iaitu doakan orang lain. Kita nak dapat doa daripada para malaikat, doakan orang lain. Masya Allah, ya. Kalau ada orang berniaga, kita berniaga, ada orang berniaga, ya Allah bagi dia untung, ya Allah bagi dia mudah, ya Allah bagi laris jualan dia, ya Allah. Macam tu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita anak-anak kita sama-sama belajar kan, anak kita SPM, anak orang sebelah pun SPM, ya Allah bagilah anakku berjaya, ya Allah, ya Allah jiran aku anak dia pun SPM, bagi dia berjaya juga, ya Allah, bagi anak dia pun berjaya juga, ya Allah. Kalau ada musim nak masuk universiti, ya Allah anak aku dah dapat result baik, ya Allah,
ya, tolonglah bagi anakku masuk universiti ya Allah. Anak jiran aku pun sama ya Allah, dah buat permohonan bagi dia masuk universiti juga, Masya Allah. Jadi doakan orang lain, apa yang kita nak kita doakan orang lain. Kerana Rasulullah SAW, doa seorang Muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Maksud kita doa tu, dia tak tahu pun kita doakan dia. Kita doa senyap-senyap saja. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mustajabah, pasti dimakbulkan. Ya. Doa kita untuk orang lain, ya, sedangkan orang yang kita doakan tu tak tahu kita doa, kata baginda itu doa mustajabah, itu doa yang dimakbulkan. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inda ra'sihi malak, ketika dia doakan untuk orang lain, di kepala dia, di sisi dia ada malaikat. Ada malaikat. Kita doakan untuk orang lain, ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muwakkilun kullama da'a li akhihi bi khair, maka setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qalal malakul muwakkil, doa malaikat yang menjadi wakil Allah tu yang berada di sisi dia akan berkata apa? Amin. Ya Allah, mustajabkanlah. Amin maksudnya ya Allah, perkenankanlah ya Allah. Maksudnya mustajabkanlah. Jadi contohlah kita pun kata, ya Allah, aku nak menghafal Al-Quran ya Allah, mudahkanlah aku ya Allah menghafal Al-Quran ya Allah, ya. Dan anak-anak kawan aku pun menghafal Al-Quran ya Allah, bantulah mereka menghafal Al-Quran. Di kala tu tuan-tuan bang dirahmati Allah, di kala kita doakan orang lain tu, malaikat akan kata amin ya Allah, mustajabkan doa ini, mustajabkan doa ini. Kemudian apa kata malaikat? Walaka bimithl, engkau pun dapat yang sama. Dan engkau pun dapat yang sama apa yang kau doakan untuk orang lain. Masya Allah kan. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita doakan untuk orang lain, malaikat doakan untuk kita. Kemudian tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kelima. Yang keenam apa? Kita akan berhenti pada yang ketujuh sajalah insya-Allah ya. Yang keenam tu apa? Ringkas saja. Niat dalam hati tuan-tuan dan bang dirahmati Allah, hari-hari nak datang rumah Allah Subhanahu wa taala, hari-hari nak berpagi-pagi di rumah Allah. Malam ni kita tidur dalam keadaan berwudu, esok kita datang, kita bangun awal-awal, niat nak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dah datang rumah Allah tu, jangan lupa bawa duit. Jangan lupa bawa duit. Kenapa bawa duit pula ustaz ni kan? Ya, untuk kita sedekah, untuk kita infak, ya. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, ya, yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak adalah satu-satu hari itu, pagi-pagi itu, melainkan Allah akan turunkan dua malaikat. Ada malaikat yang datang, ya. Malaikat yang pertama, fayaqulu ahaduhuma, berkatalah salah satu daripada malaikat itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, bagi kepada orang yang infak gantinya. Berikan kepada orang yang infak pulangan untuk dia. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakan tidak orang yang selalu infak ni kan, selalu Allah bagi lebih, Allah bagi pulangan kepada dia, Allah bagi pulangan kepada dia. Saya buat contoh mudah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ada tak kawan-kawan ya? Kita ada tak kawan-kawan ya? Ataupun adik-beradik ke, saudara mara ke kan? Pantang makan sama-sama, tak sempat kita nak bayar, dibayar dulu. Ya? Tak sempat kita nak bayar dia, asyik dia je nak bayar, asyik dia saja nak bayar. Cuba kita fikir, banyak ke duit dia asyik dia je bayar? Manakan tidak. Sebab setiap kali dia infak, malaikat doakan untuk dia supaya Allah pulangkan kepada dia. Ya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki dia, Allah luaskan rezeki dia sebab dia infak. Sebenarnya yang doakan dia, walaupun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini kita sebut je lah ya. Walaupun bila orang tu dah belanja, kita lah belanja kan, kita Allah murahkan rezeki kamu, Allah murahkan rezeki kamu kan. Terima kasih belanja saya, Allah murahkan rezeki kamu. Okay, kita manusia kan. Kita kadang-kadang ada dosa. Boleh jadi doa kita mustajab, boleh jadi tidak kan. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak lah kan. Tapi kita haraplah doa kita mustajab. Kita doa sungguh-sungguh, ya Allah dia dah belanja saya, ya Allah murahkan rezeki dia ya Allah. Itu doa kita, tapi boleh jadi
mustajab, boleh jadi tidak mustajab, kan? Sebab kita manusia. Tapi kalau malaikat dah berkata kepada Allah, dah doa pada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, bagi kepada orang yang infak ni balasan untuk dia, ya Allah, bagi dia pulangan kepada, ya Allah, bagi dia ganti, ya Allah. Bagaimana? Kalau malaikat yang doakan, ya, alangkan orang yang dapat belanja tadi doa pun boleh jadi mustajab. Ini kan pula malaikat yang doakan kita. Masya Allah, kan? Jadi itu yang keenam, malaikat doakan kita hari-hari infak. Hari-hari infak. Jangan soal tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila duit saya banyak sangat saya nak kena infak. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tak semestinya RM10, RM100 hari-hari. Kalau RM1 satu hari pun tak ada masalah, ya. Kena ingat kaedah, kecil di sisi kita, besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi sikit saja di sisi kita, tapi banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap yang kita infak, Allah akan gantikan 700 kali ganda. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Infak dapat doa daripada para malaikat. Dan yang ketujuh, yang terakhirlah, ya. Yang terakhir apa dia, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya, yang ketujuh ni, kalau mampu buat dan boleh buat, silakan buat. Tapi kalau tak boleh, kita hold dululah, ya. Sementara wabak-wabak penyakit ni masih ada, kan. Kalau nak buat pun kena jaga SOP betul-betul. Apa dia? Ziarah orang sakit. Masya Allah. Ini yang penutup yang ketujuh, kan. Ini nombor 7, kan. Dan ceritanya 70,000 malaikat doakan kita. Apa dia, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seseorang muslim yang menziarahi saudara muslimnya yang lain yang sakit di pagi hari. Ya, dia pun ziarah sahabat dia pada pagi hari tu, melainkan dia akan didoakan oleh 70,000 malaikat. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kan. Kalau kita buat majlis malam ni, kan, majlis untuk doakan ada orang meninggal dunia, kita doakan. Mungkin 70 orang tu mungkin lagi, tapi 700 tu tak mungkin. 7,000 tu dah mustahil. 70,000 tu lagi lah tak akan mungkin, kan. Boleh jadilah, kan. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada satu amalan 70,000 malaikat berkumpul untuk doakan kita. Ya. Dan yang menariknya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia bukan sekadar doakan kita 70,000 tu sekali saja, tak. Dari pagi sampai bila? Sampai ke petang. Tu hebat orang yang ziarah sakit. Siapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kerja hospital, kalau nurse, doktor, kan, ataupun tak kisahlah attendant ke apa-apa ke, niat. Ya, sambil bekerja tu tanya apa khabar, pakcik dah sihat ke apa ke, kan. Ziarah doa, Allah mudahkan kamu, ya. Allah yashfik, Allah syafaq Allah, Allah sembuhkan kamu. Macam tu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Berapa banyak dia bekerja dapat pahala, dia membantu orang sakit dapat pahala, dapat lagi doa daripada para malaikat, Masya Allah. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ziarah orang yang sakit tu petang-petang ni ataupun malam-malam, 70,000 malaikat akan doakan dia sampai keesokan pagi, Masya Allah, ya. Jadi kalau ada yang sakit-sakit lah, ya, yang macam kalau sakit-sakit tua ke, kan, ataupun sakit-sakit sebab jatuh ke, sakit lutut ke apa ke, yang kita boleh ziarah, ziarah lah, ya. Tapi macam kita tahulah, yang kata demam ke, demam, panas, ya, batuk-batuk lagi, janganlah kita pula, tak apalah ziarah juga, kan. Hati-hatilah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kan. Macam itulah, ya. Musim-musim wabak ni kita kena hati-hatilah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah 7 amalan yang bermula daripada kita tidur malam nanti dalam keadaan berwuduk, kemudian kita tunggu waktu solat, kita kejar saf yang pertama, lepas solat janganlah tergesa-gesa, ya. Kita berzikir selagi mana kita masih duduk dalam keadaan berwuduk, maka malaikat akan doakan kita. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan selalu doakan untuk orang lain, kita akan infak hari-hari pagi-pagi, dan kita akan ziarah orang yang sakit kalau berkesempatan. Kalau okeylah, kalau okey kita berziarah orang yang sakit, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita boleh niatlah
Macam tu insya-Allah saya nak lakukannya. Saya nak lakukannya ya sebagai persiapan untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi sebagai salah satu daripada azam baru kita, aku nak lakukan amalan-amalan yang baik yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hari-hari aku dapat doa daripada para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah, dan saya mohon kemaafan daripada semua sekali. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada semua yang menonton secara live daripada Facebook page Masjid Al-Faizin ataupun audio kuliah ke? Audio kuliah. Dan yang tu pun live juga ke? Tak, rakaman saja. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.